Benarkah ketidakstabilan politik negara sejak 5 tahun kebelakangan ini menjadi punca kegagalan kontijen negara di pentas Sukan SEA Kemboja 2023? Nampaknya, isu ini masih hangat diperkatakan walaupun tamasya sukan 2 tahunan tersebut telah pun seminggu melabuhkan tirainya. Dalam sidang akhbar sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh memberi alasan ketidakstabilan politik sebagai punca kemerosotan prestasi atlet negara di tamasya sukan SEA yang ke-32 itu. Menurut beliau, struktur politik negara yang sering berubah-ubah telah menyebabkan program pembangunan sukan terjejas dan strategi dalam sukan tidak dapat dilaksanakan secara berkesan. Akibatnya, telah memberi impak kepada kegagalan kontijen negara di Sukan SEA Kemboja. Beliau kemudian sekali lagi mempertahankan kenyataannya di Parlimen ketika diminta penjelasan oleh Ahli Parlimen Pasir Emas Ahmad Fadli Syari berkaitan isu tersebut. Persoalannya, bolehkah alasan ketidakstabilan politik menjadi punca prestasi merudum kontijen atlet negara ini? Boleh diterima oleh orang ramai, terutamanya peminat sukan negara. TMT turun padang untuk mendapatkan pandangan orang awam. Salah seorang orang awam yang TMT temui tidak bersetuju dengan kenyataan Hana Yoh tersebut. Saya tak bersetujulah dengan kenyataan tersebut. Okey, sebab dia kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun kita pernah jadi tuan rumah acara-acara sukan yang besar. Seperti Sukan SEA kita dah buat banyak kali, ataupun Sukan Commonwealth sebelum ni. Apa jadi masa Sukan Commonwealth dulu? Ketidakstabilan politik juga. Kan kalau kita nak cerita pasal Anwar Ibrahim dipecat sebelum Sukan Commonwealth tahun 1998 tu. Politik tak stabil. Semua orang masa tu duk minta gelombang reformasi masa tu 1998. Tapi kita boleh dapat juga pingat emas yang terbaik di Sukan Commonwealth masa tu tahun 98 tu. Jadi masa tahun 89 pingat kita okey, Sukan SEA 88 tu apa jadi dari segi politik Malaysia. Semua orang pun tahulah tahun 88 ada isu dengan UMNO dengan benda-benda. Kalau cerita pasal politik tak stabil, Palestin tak stabil, Southeast Asia ada yang tak stabil, ada yang lagi miskin daripada kita. Main bola okey je. North Korea tu dalam diktator tu. Boleh juga masuk World Cup. Teruk-teruk dia. Dia yang bekerja sendiri turut menekankan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh mereka yang dilantik untuk menggalaskan amanah. Satu lagi, tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ni biasalah. Bila jadi sesuatu benda ni, bila gagal ke, bila benda ni tak ikut apa yang kita nak, apa yang kita rancang, kita cepat kata, ini sebab ni, ini punca dia, ini punca dia. Tapi sebenarnya tanggungjawab tu, lah kita dah dilantik menjadi pemimpin, chief de mission ke, ketua kontingen negara ke apa ke, tanggungjawab sepenuhnya perlu digalas. Bukannya kata kita nak kata politik tu tak stabil. Kalau kita cerita politik tak stabil, negara lain pun sama juga. Sambil itu, dia turut mempersoalkan tentang mutu sukan negara yang masih berada di takuk yang sama, sedangkan fasiliti sukan negara antara yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Okey, negara lain tu dari segi fasiliti, dari segi dana, mungkin lagi teruk daripada apa keupayaan Malaysia boleh bagi sekarang ni. Kita boleh ambil jurulatih import lah, apa semua. Kita ada dasar pembangunan sukan, kita ada dana yang mencukupi. Tapi kenapa kita punya sukan masih ditakut level yang sama juga? Kalau dulu sebelum ni kita boleh kata, okey, sasaran pingat emas berapa? 40. Realistik. Okey. Puak-puak menteri duk bandingkan dengan Hanoi sebelum ni. Okey. Hanoi lagi okey daripada sekarang. Tahun 2027 tak silap kita jadi tuan rumah pula Sukan SEA. So berapa pula pingat emas yang kita nak ni? Jadi kalau kita nak cakap kita ada sasaran, kita ada target, tu semua orang boleh cakap. Tapi bila dah kita tak dapat apa yang kita nak, tak capai sasaran apa semua, kita tak boleh nak cakap blame. Okey, ini sebab politik apa benda. Mungkin menyumbang. Tapi saya tak rasa benda tu jadi isu sebab ada sebab-sebab lain lagi. Seorang lagi orang awam juga memberi pendapat yang hampir sama. Saya rasa memang tidak ada kena-mengena dengan ketidakstabilan politik yang mana
kalau ikut kestabilan politik tu, kita dah tukar kerajaan beberapa kali, tapi pihak pengurusan, badan persatuan, yang ahli-ahli yang ada di dalam badan sukan masih lagi orang yang sama, dan tak ada isu pun berkenaan dengan ketidakstabilan politik. Bagaimanapun, dia tidak menafikan ketidakstabilan politik ada memberi sedikit kesan. Namun jelasnya, kemerosotan mutu sukan negara sebenarnya lebih berpunca kepada latihan dan perkembangan sukan itu sendiri, sambil memberi contoh perkembangan sukan di negara di rantau ASEAN yang lain. Contoh Vietnam, kita tengok dia orang punya dia punya latihan sangat jitu, lebih kepada pembangunan. Contoh yang saya tengok, apa yang dia orang buat adalah pembangunan 15 tahun ke depan, apa benda yang dia kena buat, and start daripada sekarang apa benda yang kena buat. Macam mana dia orang develop dia orang punya atlet sampailah dia boleh bid untuk international punya. Compare dengan Malaysia punya latihan tu, kita lebih kurang pada macam ditakut yang sama lah. Saya tengok kita dulu tak, sekarang ni berbanding dengan sekarang, kita tak ada spirit untuk nak menang. Kita cuma lebih kepada apa yang diberi oleh kerajaan, dan itu yang kita guna pakai. Kita tak ada macam kita nak menang and then kita buat lebih daripada tu, tak ada. Dia yang merupakan pengarah urusan di sebuah syarikat yang menjalankan perkhidmatan pembersihan industri turut menyentuh peranan yang sepatutnya dimainkan oleh persatuan-persatuan sukan dalam meningkatkan mutu sukan negara. Di negara luar and then di sekitar kita, dia orang lebih kepada persatuan-persatuan yang sekitar yang kecil-kecil ni, dia orang ambil naik ke atas untuk bagi lebih pendedahan, dan dia orang sangat-sangat appreciate dengan apa benda yang dia orang dapat, and then dia orang terus go on. Itu yang saya nampak. So cadangan saya memang perlu ada persatuan yang proaktif untuk nak bangkitkan semangat sukan Malaysia, terutamanya di peringkat-peringkat daerah dengan peringkat-peringkat negeri. Dari segi peringkat persatuan pun masih ada lagi beberapa isu yang diorang kena perlu selesaikan. Maksudnya dari segi keuangan, diorang kena perlu dari segi pemilihan, and then kena lagi lebih proaktif untuk mencari bakat-bakat dengan atlet yang ada sekarang, dan perlu diberi peluang supaya lebih ramai lagi pilihan untuk atlet-atlet yang akan bertanding selepas ini. Sebagai peminat sukan, dia turut mencadangkan supaya Kementerian Belia dan Sukan bekerjasama lebih erat dengan persatuan-persatuan sukan yang ada demi memartabatkan mutu sukan negara. Sebagai peminat sukan, saya rasa perlunya semua pihak lah, KBS, Persatuan Sukan dan beberapa persatuan lain, yang individu ataupun persatuan daripada luar, perlu lebih cakna lah dengan perkara ni. Sepatutnya KBS perlu buat satu perjumpaan untuk semua negeri, and then kena tahu apa puncanya kemerosotan untuk sukan negara ni, and then kena tahu setiap persatuan ni dia mesti ada akar umbi yang ada masalah, so dia orang kena selesaikan. Disebabkan kita punya kemerosotan ni kita agak nampak, sebab kalau kita tahu Malaysia ni adalah salah satu negara yang bagi saya agak maju dari segi sukan, tapi kalah dari segi semangat lah. Dengan yang sama turut dilontarkan oleh seorang lagi orang awam. Berkaitan dengan statement Hanayo mengenai kesalahan politik tu, saya tak support lah. Sebab prestasi atlet ni dia bergantung kepada coach dan surrounding environment yang diorang berlatih lah. So statement tu dia tak support lah, sebab kestabilan politik dia tak menyumbang apa-apa kepada prestasi atlet. Kesan tu mungkin ada sedikit, tapi majoriti dia bergantung kepada beberapa faktor lain lah. Contohnya macam atlet tu baru ataupun atlet lama. So maybe atlet baru ni dia orang tak biasa lagi ataupun kurang
latihan ke. Namun begitu, berlainan pula dengan seorang lagi orang awam yang kami temui. Saya rasa facilities bang. Facilities tu dari segi dana. Kalau contoh, orang politik ni kuat sukan, mungkin akan provide banyak facilities yang baik, yang A lah. Maksud saya kira mungkin environment untuk atlet tu lagi best lah. Macam contoh tempat training dia lagi best. Dari segi situlah kau melibatkan politik. Dia yang bekerja sebagai pereka grafik di sebuah syarikat swasta turut berpandangan sekiranya dana yang mencukupi diperuntukkan kepada pembangunan sukan sudah tentu akan menaikkan mutu sukan negara. Contoh macam ni, abang tengok sukan bola lah sekarang. So macam TMJ, dia invest banyak duit. Dia macam nak bagi training lagi hebat. So dekat situ boleh bagi fit lah. Maksud saya situ lah. Dahulu, Malaysia menutupkan tirai tamasya dwi tahunan di Phnom Penh dengan membawa pulang 32 emas, 45 perak dan 96 gangsa untuk berada di tangga ketujuh keseluruhan sekaligus gagal mencapai sasaran 40 pingat emas yang diletakkan. Pencapaian itu adalah yang terburuk buat negara dalam sejarah sukan SEA dan pungutan emas paling rendah dalam tempoh 20 tahun sejak di Hanoi, Vietnam 2003.